Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul, menunjukkan Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada berkata qul, katakanlah. Kalau Nabi menulis Al-Quran, tak adalah Nabi nak tulis katakanlah. Jadi di sini perintah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Apa yang nak dikatakan? Allahumma. Allahumma ni sama dengan ya Allah. Kalau kita baca Allahumma, dia adalah ya Allah. Itu ya Allah, wahai Allah. Allahumma tu ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Jadi wahai Allah, ya Allah lah kita kan, wahai Allah. Allahumma ditulis sini wahai Tuhan, ya Allahumma. Dia punya mim aja dia tambah di situ. Tapi perkata kalau tak ada mim dia jadi Allah. Mim itu menggantikan kepada ya. Ya diganti dengan umma, belakang dia umma. Sebenarnya kalau tak ada perkataan mim dia jadi Allah. Jadi tak boleh terjemah Tuhan. Itu kalau terjemahan sini dia kata wahai Tuhan. Tapi Allahumma itu ya Allah. Ulama dekat maksud dia adalah ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ini, berdoa, menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, Malikal Mulk. Malikal Mulk itu adalah badal. Ya Malikal Mulk, ya Allah, ya Malikal Mulk. Wahai Allah, wahai yang Malikal Mulk, wahai orang yang memiliki, menguasai mulk. Mulk ni adalah kerajaan. Kerajaan mulk. Wahai yang memiliki al-mulk. Al-mulk di sini adalah alif lam. Alif lam lil jins. Spesifik. Jadi yang memiliki kerajaan. Allah memiliki kerajaan. Kerajaan apa saja? Kerajaan langit dan bumi. Ini tak ada apa lagi kerajaan yang disebut dalam Quran. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Bumi pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Langit pun adalah milik Allah. Jadi langit dengan bumi dia cover lah semua kerajaan. Apa lagi ada kerajaan? Ada lagi langit dan bumi. Berarti Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai kuasa pemerintahan. Dia memiliki kerajaan. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi bumi pun sama juga. Bumi, manusia rasa dia berkuasa, dia raja atau dia memiliki kerajaan, tapi hakikat dia Allah punya. Allah cuma bagi dia je, sementara je bagi dia untuk memerintah. Tapi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kuasa langit dengan bumi. Tu'til mulka, engkau beri kekuasaan atau engkau beri kerajaan man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Jadi kerajaan Allah pemilik kerajaan ini, pemilik kerajaan. Jadi Allah beri kerajaan. Kerajaan ini adalah bersifat nisbi. Yang tadi hakiki, ini adalah nisbi. Kerajaan yang sedikit dan sementara saja. Kau beri kerajaan man tasya, siapa yang kau kehendaki. Jadi orang tu kafir ke, orang tu mukmin ke, jahat ke, baik ke, siapa yang beri kerajaan itu kepada dia? Allah. Hakikatnya Allah yang beri. Dia tak boleh jadi kerajaan kalau Allah tak beri. Allah yang beri dia kerajaan walaupun dia kafir. Macam rezeki lah. Allah beri rezeki walaupun orang kafir. Allah bagi rezeki juga. Orang mukmin Allah bagi rezeki. Jadi di sini Allah memberi kerajaan ini secara qadari. Qadari ini secara takdir. Allah dah takdirkan dia dapat kerajaan, maka tak ada orang yang boleh menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tak redha. Walaupun Allah tak redha. Itu kalau takdir itu berlaku bukan tak semestinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah. Berlaku pembunuhan, Allah redha tak? Tak, tapi jadi tak? Dengan kehendak Allah tak benda itu jadi. Benda itu jadi dengan kehendak Allah, tapi Allah tak redha. Yang kita cakap Allah redha. Jadi siapa
Kalau dapat kerajaan, tak semestinya orang tu Allah rida. Apa Allah suka, Allah apa, Allah beri kepada siapa, itu ada hikmah dia lah. Tapi kalau orang tu beriman, kalau itu orang itu mendekatkan Islam, mendekatkan kalimah Allah, patuh kepada syariat, taat kepada Allah, maka pemberian itu adalah dengan keridhaan Allah SWT. Dia qadari dengan syar'i, Allah SWT rida terhadap pemberian yang Allah SWT beri. Jadi dua-dua dia dapat. Secara takdir dia dapat, dan dia juga mendapat keridhaan Allah SWT kalau memang dia orang yang baik dan orang yang bertingkah jujur, dan seperti Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang memberikan pemerintahan. Mereka semua orang radhiyallahu ta'ala anhum, dikatakan Allah, moga-moga Allah meridai mereka. Jadi mereka rida, diridai oleh Allah SWT, dan Allah beri kerajaan. Kita bila keputusan besok keluar siapa dapat kerajaan, apa sah nak marah-marah? Allah dah bagi dia. Kau ni siapa nak menentang siapa? Aku tak suka, aku tak ini, apa nak buat? Allah SWT dah bagi kerajaan itu pada dia. Jadi kita ada akhlak kita ada akidah kita. Allah dah bagi kerajaan, dah sudah. Tak payah nak kecoh-kecoh. Bukan orang yang kau suka, bukan macam bola. Bola boleh pula terima kalau dah kalah. Kalah, apa nak buat? Nak mengamuk dengan siapa? Mengamuk sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun mengamuk. Tak payah nak mengamuk. Seolah World Cup kalau kalah dia, World Cup 5 tahun sekali 4 tahun 4 tahun mengamuk aja. Tak ada. Mana ada orang boleh terima. Satu hari besok dia dah happy. Dia tak tanya. Tapi politik tak boleh sampai 5 tahun mengamuk. Tak habis dia punya mengamuk dia. Sudahlah, orang tu dah jadi pemerintah, dah Allah SWT dah bagi dia kerajaan. Sudah. Engkau nak try lagi lah, lagi 5 tahun dah try. Gentleman sikit, terima saja siapa yang Allah SWT nak lantik. Walaupun kita jaga yang agung yang lantik, tapi hakikatnya siapa yang beri dia kerajaan? Allah SWT. Kita nak melawan apa? Jangan, sudahlah, reda. Tak suka-suka satu hal, tapi yang kalau orang reda dengan apa yang Allah sudah. Yang kita kena reda. Kalau Allah SWT yang memberi, sebenarnya Allah yang memberi. Siapa tak reda? Jealous, iri hati. Ini dia masalah dia. Macam orang tu kaya, orang sebelah kita kaya. Kalau dia kaya, apa nak buat kan? Jealous. Tak boleh dia gini. Sudahlah, orang ni dah kaya pun nak cakap macam mana lagi. Allah nak bagi dia kekayaan. Apa yang nak? Pasal jealous. Padahal dia mengamuk. Mengamuk tak diterima orang kaya. Jadi macam gitu. Allah nak bagi dia Allah bagi siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tanzi'u ni nazak macam kita nak mati kena nazak tu. Cabut. Berapa lama roh kita dalam badan kita? Berapa lama? 60 tahun, 70 tahun kalau mati. Ingat dia saja-saja nak keluar apa? Kena cabut baru dia keluar. Dia tak nak keluar. Roh kita tak nak keluar, melainkan illa apa ni? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafsu ataupun jiwa atau roh yang tenang, dia nak keluar. Kalau tak tenangnya dia tak nak keluar. Kita tak tahu dah roh kita ni tenang ke tidak. Nanti nak mati baru tahu lah. Dah terlambat lah. Dah tahu kan, roh aku tak tenang lagi ya. Dia tak nak keluar. Dia tak nak. Jadi kena cabut. Jadi tanzi'un ni kata ulama ni, benda tu macam pokok. Pokok ni bukan apa ni 22 bulan punya pokok tuan-tuan. Itu senang cabut. Setahun 2 tahun punya. Ini pokok 20 tahun. 20 tahun senang nak cabut. 30 tahun dah jadi kerajaan, senang nak cabut. Susah. Siapa yang boleh cabut? Allah. Wa tanzi'u, Allah dia yang boleh cabut pokok yang dah 30 tahun itu. Kalau pokok setahun kita pun boleh cabut. Tak itu. Tapi kalau yang dalam 20-30 tahunnya, dia kena ada satu kuasa yang kuat. Jadi Allah cakap engkau beri. Kalau bahasa kita lah, engkau beri pemerintahan siapa yang kau suka, dan kau ambil lah
Wa ta'khudhu, kalau bahasa Arab dia bagi ta'khudhu, kau ambil pemerintahan siapa yang kau suka. Tak. Siapa yang kau kendaki bukan. Kau cabut. Siapa yang nak lepaskan dia punya kerajaan pemerintah? Tak masuk akal. Dia dah lama berkuasa, kena cabut. Kena itu nama dia tanzi'u munkar mimma tasya'. Ni tak kena guna dengan parti mana ke apa, tuan-tuan. Jangan jadi emosi sangat. Ini baca ayat. Ini ayat lagi. British lah ni cakap kan. Pemerintah-pemerintah dunia semua, kerajaan-kerajaan dunia, superpower dunia semua kena cabut semua satu-satu. Tak ada orang yang berkuasa selama-lama. Siapa yang berkuasa selama-lama? Tak ada. Sekejap saja mereka punya kuasa. Lepas tu kena cabut. Jadi depan mata kita lihat kerajaan kena cabut. Mimman tasya, siapa yang kau kehendaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabut sama juga. Satu secara takdir. Takdir memang dia nak cabut kerajaan daripada pihak tu. Lagi satu adalah kerana salah laku. Salah laku Allah cabut juga. Dia tak tahu kenapa kena cabut kerajaan ini. Kadang salah laku daripada pihak kerajaan itu kena cabut oleh Allah. Dan kadang tak juga, kadang kerajaan baik tapi Allah SWT tarik juga. Itu ikut hikmah Allah SWT. Kemudian kerajaan kalau ada yang tadi yang dah ada beri, satu yang dicabut. Bila diberi kerajaan itu, menang lah, kita tak menang. Dulu orang nak menang, nak dapat satu kerajaan, berperang tu tak? Perang. Kalau sejarah dulu ada pilihan raya. Baru-baru ni aja demokrasi pilihan raya ni. Dulu macam mana nak dapat kerajaan kalau tak perang? Kita tahulah, tak tahulah sejarah Melayu ni semua. Nak dapat kerajaan semua kan, kerajaan Siam ke, kerajaan Campal, kerajaan apa, semua perang punya. Gentleman sikit lah. Sekarang siapa yang berperang? Rakyat berperang. Dia paksa rakyat berperang sesama dia jadi kerajaan. Lepas tu dia jadi kerajaan. Siapa yang dia tak ada keluar apa-apa? Siapa yang perang untuk dia? Kita lah kena perang. Kita pun kena berperang untuk dia. Padahal dia ada perang, dia tak berperang pun. Jadi sekarang ni bila dah menang tu, dan selepas peperangan sekarang kita cakap perang politik lah. Dulu perang betul-betul perang senjata. Sekarang ni selepas peperangan politik dia menang pula. Jadi dia menang, di situ ada apa? Izzah, mulia lah. Orang menang kan? Orang kalah, hina lah. Pada 2-3 hari lepas, minggu lepas kita dah tengok ada yang mulia, ada yang hina. Dihina. Jadi Allah kata wa tu'izzu man tasya', kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Mulia di sini boleh bermakna diberi kemenangan. Bila kemenangan, izzah lah, kuat, kemuliaan. Lagi satu makna izzah tu, izzah dengan kerana takwa dia, kerana iman dia, kerana ketaatan dia, Allah muliakan mereka. Ada golongan-golongan yang Allah muliakan, angkat mereka, beri mereka kemenangan. Sapu bersihlah kita kata. Kalau memang dia di atas ketakwaan, dia kata itu daripada kemuliaan daripada Allah. Innal izzata lillahi wa lirrasul wa lil mu'minin. Semua kemuliaan milik Allah, milik Rasul dan milik orang beriman. Orang beriman pun Allah akan bagi dia kemuliaan kalau dia apa? Kalau dia bertakwa kepada Allah SWT. Jadi sama juga, satu secara takdir dia tak beriman, dia kafir, Allah bagi kemenangan juga. Allah bagi kemuliaan di dunia. Tapi kalau orang tu betul-betul dengan takwa itu, Allah SWT muliakan mereka. Allah Akbar. Jadi berapa ramai orang yang Allah muliakan kerana perjuangan mereka ni naik mereka. Allah muliakan. Ini satu yang depan mata kita terjadi. Bagaimana Allah SWT muliakan. Dan ada pihak pula wa tudhillu man tasya', Allah hinakan mereka. Hina satu, kalahkan mereka. Yang satu secara takdir, mereka bagus, mereka bertakwa hari ni, tapi kalah juga. Rasulullah SAW kadang pergi perang, kalah juga. Tak menang. Tak semua peperangan kaum muslimin tu menang, ada kalah juga. Kerana kesilapan mereka sedikit, mereka kalah juga. Tapi mereka bertakwa, mereka orang tawakal ini, tapi kalah juga kadang.
Tudhilu itu satu secara takdir, lagi satu memang Allah nak hina mereka, lagi satu kerana apa? Perbuatan mereka, perbuatan salah laku mereka, Allah hinakan mereka. Wa tudhilu man tasya, dan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa yang boleh buat macam gini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak boleh buat. Manusia macam mana pun, kita tengok gelombang apa, gelombang itu, gelombang ni, tiba-tiba dan terjadi prediction, betul? Prediction. Wah, ni nak cakap politik pula. Apa ni? Center of apa? Thinkers ke thinking berberat 10 semua tuan-tuan, semua salah prediction dia. Semua salah prediction dia. Kalau tengok tak ada yang tepat. Kalau pilihan raya yang lepas ni tak ada yang tepat predict. Semua salah. Satu. Semua salah. Macam mana boleh salah? Mereka ni bertahun-tahun kerja dia, tak ada kerja lain, kerja itu je. Macam mana kau boleh silap pula? Dan interview ini pun silap juga. Itu kuasa Allah. Sampai tercengang, dia pun tak tahu kenapa jadi macam gini pula, outcome ni jadi macam ni. Tak tergambarkan. Kita kata ini kuasa Allah. Allah beri siapa kemenangan dan kegagalan. Tapi semuanya biyadikal khair. Kebaikan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik saja. Yang baik kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kenapa semua ini berlaku, kerajaan bertukar kerajaan, kalah menang ni semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa. Kudrat. Qadir tu nama, sifat dia adalah qudrah. Melayu panggil kudrat lah. Kudrat ilahi. Ada tak? Kudrat lah. Itu kudrat Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu. Dan ini kita bila lihat ini, kita boleh takbir, kita boleh cakap Allahu Akbar bila melihat fenomena ni, pertukaran kerajaan gini-gini ni semua. Kita tengok kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di situ kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa manusia. Habis kita tengok ni jatuh, ni naik, ni jatuh, ni jatuh, semuanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Orang tu lama sangat pun boleh kalah pula. Dia tahu berapa? Break hari tu tadi dekat 80-an ya. 80-an dia dekat orang tu yang berkuasa tempat tu. Kalah juga. Ini lagi akar, tak tahu macam mana dalam tu 80-an tu. Macam mana boleh kalah? Itu kuasa Allah. Baru kita lihat kuasa Allah. Dia dah tempat situ tu dari sejak 80-an dia, sebelum dia lahir pun. Sekarang ni boleh kalah tiba-tiba. Takkah itu tunjukkan kuasa Allah SWT? Macam mana pula boleh kalah ni? Ini kuasa Allah SWT. Ini semua saya ajak tuan-tuan kita secara mata terbuka kita lihat. Tak ada emosi, tak ada apa, tapi melihat daripada kacamata Al-Quran. Baru kita interesting, baru sedap kita lihat scenario politik ni. Tak tension dia. Tidak, saya tengok bila ni siapa yang belum mengumumkan, belum betul sebelum relax lah. Ini biar sahabat, biarkan Allah yang tentukan siapa yang akan jadi pemerintah, siapa akan jadi kerajaan. Kita lihat dari itu. Kita semua dah buat kerja kita, dah semua mengundi dah semua itu dah. Ini serah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia menentukan Allah.